Dia tak dengar. Puas lah si Ishan ni jerit. Pun jerit. And kau bayangkan, waktu dia jerit ni, si Ishan ni still dapat rasa yang kaki tu masih tengah berayun dekat bahagian depan balcony ni. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Fizik Scream Malam Sepi berteman kembali. So, minggu ni kita tak ada apa-apa update lah aku nak cerita kat korang. Cumanya aku nak beritahu yang kita dah capai 9k subscribers. So, sikit je lagi kita nak capai 10k. Disebabkan video lepas, iaitu video penjara yang korang request, dapat sambutan yang aku rasa memang banyak gila weh. Memang agak tinggi dan menurut data dalam 2 minggu sebelum ni, video penjara mendapat tempat pertama dalam kesemua kompilasi Fizik Scream. Aku macam hebat juga sebab mungkin lah idea tu kita orang tak terfikir, tapi bila korang come out dengan satu idea baru, so kita rasa macam wow, nice. Dan maybe lah sebabkan cerita-cerita dia sangat rare dan mungkin hanya sedikit je YouTuber yang share benda tu, so mungkin tu dapat sambutan yang hangat lah. Dan selain daripada view yang tinggi juga, aku dapati banyak subscriber baru tau, which is diorang macam siapa kita orang dekat komen. So aku dapati yang macam ni tak pernah nampak sebelum ni. So kepada Kim Bayu baru, aku nak ucapkan welcome to the club. Okay, aku harap korang juga merasai kemanisan mimpi ngeri yang indah macam mana Kim Bayu kita yang lain rasa. Dan of course, tak lupa korang pastikan jangan lupa untuk tekan button like, comment and share, subscribe and tekan bell notification supaya korang tak terlepas satu pun video daripada Fizik Scream. So kita teruskan dengan kompilasi yang terbaru malam ni, iaitu sebuah kompilasi yang korang request juga. Nampak tak? Disebabkan view banyak, kita ambil lagi Kim Bayu punya request. So malam ni kita ada satu kompilasi baru yang aku rasa sangat sedikit YouTuber kisah seram yang cerita benda ni. Tapi of course kita ada dekat Fizik Scream, dan malam ni aku bawa kepada korang sebuah kompilasi baru yang diberi nama Seram Penerbangan Malam. Kompilasi Seram Penerbangan Malam ni, of course dah ada cerita pasal kapal terbangan. Cumanya yang special dalam kompilasi kali ni, aku tengok dia seolah-olah sebuah jalan cerita. Sebab kisah pertama dia berkisah pasal seorang yang diganggu ketika berada di airport tau. Kisah kedua bila dia dah dalam kapal terbang, dan kisah ketiga bila dia landing dan ada dekat hotel. So aku macam excited juga nak cerita kat korang malam ni. Jadi tanpa buang masa, ambil seat. Okay, ambil seat. Kepada semua penumpang Fizik Airlines, pastikan anda telah berada di tempat duduk anda dan memakai tali pinggang keselamatan kerana kisah seram akan bermula sebentar lagi. So kisah seram pertama malam ni yang aku nak cerita kat korang ni, aku bila tengok cerita ni aku rasa macam seram gila tau. Sebab yelah, aku memanglah tak pernah naik kapal terbang, tapi aku pernah ada kat satu tempat yang macam airport lah, which is station bus. So facility kat airport dengan station bus ni macam lebih kurang sama je lah. Sebab aku dapat bayangkan yang kat airport dia ada tandas, dia ada surau, dan dia ada fasiliti tempat menunggu, dan ada stesen, kaunter-kaunter yang mana kau akan dapat tiket untuk kau naik kapal terbang mana. So lebih kurang lah untuk rakyat-rakyat marhain macam kita, macam aku yang mungkin tak pernah naik kapal terbang. Sebab aku nak pergi mana pun paling jauh kan, macam pusat-pusat Malaysia aku naik bas je lah. So korang boleh bayangkan, just like airport ni, dia macam station bus tanpa kapal terbang. Ataupun kau pergi wayang tanpa kapal terbang. Lebih kurang macam tu lah. Sebab dia ada fasiliti-fasiliti yang sama, yang decoration ataupun bentuk dia lebih kurang sama, macam surau, tandas. So kesimpulan yang aku nak bagi tahu korang adalah korang just imagine tempat yang korang pernah pergi, in case korang tak pernah pergi airport lah. Kalau korang pernah pergi,
Korang bayangkan je lah airport tu. Nak buat apa bayangkan kau tempat stesen bas pula kan. Yang bayangkan tempat-tempat stesen bas yang biasa-biasa ni macam aku yang tak pernah naik airport macam tu lah. Okay. Rasa dah banyak dah melalut. Kita teruskan dengan kisah pertama malam ni. Okay. Korang dah sedia belum? Okay. Kalau korang belum sedia, korang tekan button subscribe dulu. Baru kita teruskan. Kita teruskan dengan kisah pertama malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama Penghuni Surau. So, kisah penghuni surau ni, dia terjadi kepada seorang lelaki yang sedang menunggu kawan dia pada malam tersebut. Yang kita petik nama Kimbayo Anas. So, nak jadikan cerita, Anas malam tu dia tengah tunggu kawan dia tau. Maybe diorang dah janji untuk jumpa. Si Anas ni jemput dia dekat airport, salah satu airport dekat Malaysia. So, pada jam yang telah dijanjikan, si Anas ni pun tunggulah. Tunggu, kawan dia still tak sampai. Aku tak tahulah penerbangan kawan dia tu lambat ke, delay ke, aku tak tahu. Tapi kau bayangkanlah, kalau kita dah macam dah janji dengan kawan kita, of course kita akan datang awal untuk jemput dia. Tapi kau bayangkan kau dah sampai awal, tapi still kawan kau tak sampai. Kau dapat bayangkan tak berapa lamanya si Anas ni tunggu kawan dia tu. So bila dah lepas beberapa jam maybe tunggu tak sampai-sampai, akhirnya si Anas ni pun dah pisang duduk kat tempat menunggu terlalu lama kan. Kerusi dah besi, malam dengan ngantuknya lagi. So dia pun buat keputusan untuk pergi ke surau berdekatan untuk mungkin just baring atau rehat ataupun solat. Sebab aku rasa dia masih belum solat malam tu. So si Anas pun bergerak ke arah surau, dan sesampai dekat surau, si Anas ni dapati memang tak ada orang. Tak ada orang pun dekat kawasan lorong surau tu, dan dia rasa memang kawasan surau tu agak sunyi. So sampai di depan pintu surau, si Anas ni membuka. Ternyata memang dekat dalam surau tu tak ada orang. So dia pun melangkah masuk, ambil slipper yang telah disediakan dan ambil wudu. So selepas ambil wudu, si Anas ni dia tak terus solat tau. Dia cadang untuk berehat sekejap dekat dinding surau. Which is macam kau tahu lah kan, macam dah ambil wudu, lepas tu lepak sekejap and main phone. Sebab kau rasa badan kau letih. Sebab yelah lama kot tunggu member dia kan. So sementara sebelum solat tu rehat sekejap supaya nanti solat lebih khusyuk lah. So kalau kau solat penat-penat, mungkin rasa macam tak ada feel. So si Anas ni pun lepak Dia berehat sekejap. Berehat, tertidur weh. Dia tertidur dekat surau tu. Dia tertidur. So mungkin memang penat sangat lah. Dan tidur, tiba-tiba Anas ni dikejutkan dengan tepukan lembut dekat bahu tau. Kau bayangkan tengah tidur, tiba-tiba Nak bangun. Tidur bangun macam. Dan si Anas ni, dia terlihat satu susuk badan seorang pakcik. Dan pakcik ni cakap dekat Anas, Nak, solat belum? Lepas tu si Anas ni macam, oh pakcik, saya belum solat lagi. Tadi nak lepak-lepak je. Boleh pula tertidur. Yang sebab pakcik kejut kan, takut. Saya pun tak tahulah kawan saya dah sampai belum. Tapi tu lah, memang cadang nak solat, tapi rehat tadi tertidur lah. Pakcik nak solat Kemudian pakcik ni jawab, pakcik nak solat. Itulah kejut kamu. Ingat kalau kamu belum solat, kita jemaah sekali ya. And then si Anas pun macam, okay, jom kita solat. So sementara menunggu pakcik nak ambil wudu, so si Anas ni pun bentanglah sejadah. Sebentar sejadah, kemas apa yang patut. And bila pakcik tu datang, okay, hikomat. So si Anas pun macam, okay, hikomat. And diorang pun solat berdua pada malam tersebut. So berdualah mereka dalam surau yang sunyi tu, dan mereka pun memulakan solat. Allahu Akbar. Solat macam biasa. Rakaat pertama macam biasa, rakaat kedua, rukuk, i'tidal, sujud, semuanya berjalan macam biasa. Dan tak ada apa-apa yang pelik. Ya, sebab solat kan, takkan macam ada something pelik pula kan. So benda macam biasa, sampailah ke sujud yang terakhir. Si Anas ni dia mula pelik. Sebab pada sujud yang terakhir tu, si pakcik ni macam lama sangat tau sujud. So of course lah kita tahu, maybe pada sujud terakhir ni lah mungkin pakcik ni panjangkan doa atau minta apa yang dia hajat. Tapi ni dah terlalu lama, sehingga membuatkan si Anas ni rasa macam something dah jadi kat pakcik ni. Takkan mati kot. Kalau mati dah iman lah. Tapi alamak, seorang-seorang pula dalam ni kan. So si Anas pun ambil keputusan untuk niat mufarakah
Okay, dia nak berpisah dengan imam. Dan dia pun bangun untuk tahiyat akhir. Dan kau tahu apa jadi bila dia bangun tahiyat akhir? Korang bayangkan waktu sujud terakhir, okay, rasa lama sangat. Kenapa tak pakcik lama sangat? Khusyuk sangat ke doa? Paling teruk mati. Tapi itu memang dah di luar jangkaan. So sujudlah Anas sehingga akhirnya dia buat keputusan untuk bangun. Bila dia bangun macam ni, Allahu Akbar. Dia nampak kat depan dia tak ada orang langsung. So waktu ni si Anas dah rasa pelik tau. Dan si Anas ni pun habiskan solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis baca doa semua, dia pergi ambil beg dia. Dia angkat and dia pergi ke arah pintu. Macam seiring dia berjalan ke arah pintu, tiba-tiba terdetik dekat hati si Anas ni untuk toleh ke arah belakang. Kenapalah si Anas ni tak keluar je? Kau tahu apa yang nampak bila dia toleh belakang? Betul ke pakcik manusia? Atau aku salah nampak? Dia toleh belakang, dia nampak dekat pantulan cermin dalam surau tu. Korang tahu kan, kat surau biasanya akan ada cermin. Dia nampak dekat cermin tu ada pakcik yang imamkan dia solat bersama dua lagi jemaah tengah lebih kurang berborak di antara mereka. So si Anas ni tak jadi apa, memang dia belah terus daripada kawasan surau tu. Dan pada surau yang sama juga ada satu kisah lain di mana ada seorang budak ni, dia pergi surau yang sama tau, tempat airport yang sama. Dia pergi surau yang sama. Dan untuk mengetahui korang, si dia ni, budak ni, okay, kita bagi nama Anas jugalah. Anas ni, okay, dia boleh rasa something benda pelik. So bila dia masuk je kawasan surau tu, dia dah start rasa benda pelik. Dia rasa macam tak sedar hati. Tapi nak buat macam mana? Dah tu je surau yang ada. So dia masuklah ke surau. Masuk ke surau, ambil sembayang, solat, and dalam keadaan tergopah-gapah, dia keluar. Okay? Sebagai habiskan solat, lepas tu belah lah. Bila nak keluar pintu, dia agak rasa lega. Sebab dekat depan pintu dia, ada seorang lelaki yang macam kerja kat airport. Okay? Macam ada uniform airport tu. So si Anas macam, sebaik ada orang. So dia tak keseorangan dalam surau tu. So bila petugas airport ni, okay, petugas airport ni nampak si Anas macam pucat. Dia tanya macam, kau kenapa ni? Pucat semacam ke? Kau lari-lari ke dalam surau ni? So si Anas macam, oh tak ada bang, tak biar, kosong sangat surau ni. Saya tu lah fikir bukan-bukan tu, macam takut sikit lah. Lepas tu si petugas airport ni macam, kau ni ada-ada lah, dah tepi lah, nak masuk. Lepas tu si Anas ni macam, okay sila bang. Dia buka pintu, nak keluar ni. Bila nak keluar, kau bayangkan petugas airport tu macam ni, tengah jalan, dik, macam tu. So si Anas ni, ya bang, petugas airport ni sambung, tak payah takut sangat lah. Kat dunia ni bukan korang je ada, dorang pun ada juga. Lepas tu si Anas macam dalam keadaan pelik, macam pantak lah. Dia tutup pintu and dia jalan keluar. And beberapa langkah dia jalan keluar dalam keadaan dah rasa lega, tiba-tiba pula dia teringat dia tertinggal salah satu beg yang dibawa dekat dalam surau. So hanya beberapa langkah daripada surau, dia patah balik and dia buka pintu tu. Surau tu ternyata kosong. Tak ada langsung orang ataupun staff yang dinampak tadi dekat dalam surau tu. So persoalan ni, siapa yang dinampak? Adakah dua entiti yang berbeza dalam dua kisah ni adalah sebenarnya orang yang sama, dipanggil penghuni surau? So sebenarnya ada betul juga apa yang dicakapkan oleh benda tu, yang mana kita kena selalu ingat yang selain kita ada dia.
Ni aku macam cuak ni kalau aku nanti nak balik Terengganu semua kan. Sebab aku memang biasa kalau aku kat tempat stesen bas ke, aku memang jarang duduk dekat tempat yang menunggu tu. Aku memang selalu akan ke surau. Sebab kat surau lah aku boleh baring ke, kau boleh macam lepak-lepak, sandar-sandar semua. Dan dia punya kawasan agak lembut lah kan. Dan kalau kau nak solat pun senang. So aku takut lah if one day tiba-tiba aku pergi. Sebab biasanya aku punya bas ni bila sampai kat kawasan Selangor, dia area jam 5 pagi tau. So biasanya memang aku akan seorang dalam surau, atau mungkin berdua, aku tak tahu. Tapi macam mana kisah pertama? Seram tak seram? So kalau korang suka dengan kisah pertama, korang jangan lupa subscribe dan tekan bell notification supaya korang tak terlepas pun satu video daripada Fizik Scream. Okay, so untuk kisah kedua malam ni, okay, tadi kita dah ada kat airport. So sekarang kita nak terbang. Kita nak terbang ke angkasa, ke langit malam ini. So kita teruskan dengan kisah kedua malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama Penumpang ke-48. Kisah penumpang ke-48 ni dia terjadi kepada seorang pramugari. Okay, yang mana pramugari ni mungkin dia dah lama lah, which is dia senior dalam penerbangan tu. Kita ambil nama Kim Bayu, iaitu Julia. So Julia ni lah yang akan berperanan sebagai pramugari tadi lah. So nak jadikan cerita, biasalah malam tu si Julia ni dengan dia punya kru dah siap-siap sedia untuk menerima penumpang. So diorang pun masuk awal, and sementara tunggu penumpang tu diorang macam lepak-lepak lah. So si Julia ni bersama kru dia yang jaga dekat kawasan belakang, iaitu ekor pesawat lah. Macam biasalah bila dah start, penumpang dah penuh semua, and dia kata malam tu memang agak padat. Penumpang memang agak padat, sampai kan dia kata hanya ada sisa 1 ke 2 seat je malam tu. So kau bayangkanlah padat dia macam mana kan. Rutin biasa, si Julia ni ditugaskan untuk mengira berapa orang yang berada dalam pesawat tersebut. So si Julia ni pun mulalah mengira daripada belakang. Si Julia ni pun memulakanlah pengiraan dia dengan alat bantuan tu lah. So dia kira 1, 2, 3, 4. Seiring dia berjalan ke arah hadapan pesawat, 3, 4, 5, 6, macam tu. Dan sampai dekat hadapan pesawat, si Julia ni terus 47, 48. Okey, 48 orang. So dia pun pergilah kat kawasan dia punya orang yang bertugas dalam jadual lah, jadual pesawat. Lepas tu si Julian ni pun cakap lah macam, Sarah, aku dah kira semua sekali cukup 48. Lepas tu si Sarah macam pelik, Julia, kau dah pasti ke 48 penumpang? So si Julia kata, aku dah kira dah, dan alhamdulillah cukup 48. So kita dah boleh siap-siap lah nak berlepas. Lepas tu si Sarah ni kata macam, Julia, jom kau kira balik. Sebab dalam jadual kita ada 47 penumpang je tau. So sekarang dah terlebih 1. Si Julian macam pelik lah. Benda ni macam tak pernah berlaku tau. Tak pernah dalam hidup dia sebagai seorang pramugari yang berwibawa tersilap kira 1. Tercalar lah maruah dia sebagai seorang pramugari. Macam mana boleh salah kira kot. So dia pun macam, tak apalah, ikut je lah. Kot memang tersalah kan, mungkin penat sangat. So dia pun patah balik ke belakang, and dia kira 1 persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berjalan ke arah hadapan. 6, 7, tap. Sampailah ke kawasan hadapan pesawat, and ternyata masih genap 48 orang penumpang. So si Julian cakap lah kat Sarah macam, Sarah, memang betul lah 48. Aku rasa mungkin jadual tu yang salah. Cuba kau check. Si Sarah macam, tak. Jadual mana boleh salah. Cuba kau kira balik. Kau rasa kau salah kira ni. Daripada depan ni tak apa. Kau slow ke belakang kira. Julian ni macam penat lah. Bukan pendek pesawat tu, panjang kan. So si Julian ni pun, yelah. Dia kira, tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai hujung pesawat. Tepat lagi 48 orang penumpang yang ada dekat dalam bahagian kabin. So si Julian ni dah start rasa yakin yang jadual tu yang salah. Dia pergi kat Sarah, aku dah kira kau punya salah. Kemudian si Sarah macam, yelah, kejap. Dia check memang betul. Dia kata memang data memang ada 47 penumpang sahaja malam tu.
Kemudian si Sarah ni macam, Daniel, kau pergi tolong cek, betul ke 48? Sebab data semua aku dah cek 47. Tapi si Julia kata 48. Kau pergi cek. So si Daniel pun pergilah. Pergi daripada depan, tak 1, 2, 3, 4 sampai kat hujung. Kemudian dia patah balik ke arah hadapan dengan muka selamba datang. Sarah, cukup 47. Lepas tu si Julia macam, takkan salah kira kan? Sebab kalau sekali tak apa. Masalahnya si Julian ni dah cek 3 kali. Kemudian si Julian macam, tadi aku dah kira 48. 3 kali aku cek. Lepas tu si Daniel macam, betul aku cek tadi 47. And tiba-tiba datang seorang perempuan, which is seorang pramugari juga. Dia pergi kira. Okay, dia pergi kira. And dia patah balik, dia cakap, semua 47 lah Julia. Cek kepada dia 48. Tu si Julia macam, 47 ke? Dia ni dapat 7, kau 47 juga? Macam mana aku dapat 48 lah? Aku rasa alat aku rosak kot. Macam tu tak apa lah. Lepas tu dia gerak. Dia pergi ke arah galley. So galley ni lebih kurang tempat macam dia orang bersedia lah untuk macam makanan penumpang semua. So sebelum penerbangan start, macam biasalah pramugari-pramugari ni akan sediakan makanan untuk orang-orang dekat dalam pesawat. So si Julian pun ambil lah makanan-makanan and dia bawa troli. Bawa troli, bagi satu. Bagi satu. And sampai dekat seat 22A, which is kawasan tepi tingkap. Dia nampak ada dua orang perempuan tengah sembang macam tu. And dekat sebelah dia, seat 22A ni kosong. So si Julian pun tanya lah macam, Cik, saya nak tanya ni, seat sebelah ni ada orang duduk ke? Sebab saya nak bagi makanan, kalau macam ada orang, saya tinggalkan je lah. Dua orang perempuan ni cakap macam, rasa macam tak ada. Lepas tu si Julia kata macam, tak ada orang Tiba perempuan cakap macam, ada ke tak ada? Saya tak sure lah. Macam tu. So si Julia ni pun macam, tak apalah, tinggalkan je lah makanan. Kot pakcik ni dia pergi toilet. So dia tinggalkanlah makanan. And dia jalan lagi, jalan sampai ke depan pesawat. And bila dia balik untuk bawa troli masuk ke galley, dia nampak ada seorang pakcik tengah tidur tau dekat seat 22A tu. So si Julia ni bila nampak ada pakcik dekat seat 22A tu, so dia lega lah macam, okey, ada orang. So betul lah, dia letak makanan semua kan. So dia patah balik, dia masukkan troli, kemas-kemas semua. So selepas beberapa minit penumpang semua pun dah makan, si Julia ni pun ambil lah troli untuk kutip bahan-bahan makanan ataupun sisa-sisa yang diorang dah tinggalkan lah. So dia kutip lah daripada satu kerusi, satu seat ke satu seat, dari satu seat ke satu seat, sampailah ke seat yang mana pakcik yang dia nampak tadi duduk tau. So bila dah sampai dekat kawasan satu row yang ada 3 seat tu, ada 2 orang perempuan and pakcik tadi, Julian ni tengok diorang dah tidur ayam and makan diorang pun dah habis. So dia kutip lah. Tapi pakcik yang duduk sebelah diorang tu, dia tidur and makanan dia still tak terusik. So si Julian ni macam, tak apa, biarlah makanan dia, mungkin nanti dia bangun dia makan. So dia kutip and dia pergi patah balik. And waktu dia patah balik, dia nampak pakcik tu dah tak ada tau. Pakcik dah tak ada. So dia macam, pakcik pergi mana pula? Tandas ke? Tak apalah, siapkanlah kerja dulu. Dia pun siapkanlah kerja. Tiba-tiba si Julian dia kena panggil oleh Sarah tau. Bila dia kena panggil, dia pun datanglah kat Sarah macam, kenapa Sarah? Sarah ni kata, Julia, ada beberapa penumpang kata kau tak kutip makanan. Ada dekat seat 22A, kawasan situ lah. Diorang kata kau tak kutip makanan. So diorang macam rimas lah sebab ada bau-bau makanan tu semua. So boleh tak tolong ambilkan? Lepas tu si Julia macam, okey lah, okey. Lepas tu dia pergi. And bila si Julia sampai, 2 orang perempuan ni pun macam tegur lah, macam, Kak, ni tadi makanan, kenapa tak kutip lagi sebab diorang dah habis, tapi kenapa ada makanan lagi? So si Julia jawab, tadi ni ada pakcik and saya tengok dia tak makan lagi, so saya tinggalkan lah. Kot-kot nanti dia balik nak makan. Kemudian si makcik ni macam, kamu ni jangan meripik lah. Ke makanan ni untuk penjaga kapal ni? Lepas tu si Julia macam pelik lah, macam apa pula makcik ni cakap kan? Tu makcik ni dah start macam ni, saya nak tukar ni lah, saya nak tukar kerusi lah, korang macam-macam lah letak sini. Lepas tu si Julia macam, tak apalah cik, saya ambil lah makanan ni. Tak nak banyak hal, dia pergi ambil makanan tu dan dibawa ke dapur. Selang beberapa minit, kapten pun dah startkan arahan untuk semua duduk dekat kawasan masing-masing dan sedia untuk pakai tali pinggang dah nak berlepas. So waktu ni si Julian nampak pakcik tu tak ada tau. So si Julian macam, mana pakcik ni? Kemudian si Julian ni dia cakap kat Sarah macam, Sarah, kau nampak ke seorang pakcik ni? Sebab tadi aku datang kat seat dia tak ada tau. Kapal dah nak lepas ni. So korang nampak tak kat mana-mana? Aku dah cari kat toilet tak ada. Tu si Sarah macam, pakcik macam mana? Cuba kau beritahu macam mana.
dia punya rupa dia. Senang kot, tak ada cabin crew kita yang lain nampak. So si Julia kata macam, oh dia pakcik dia macam lingkungan umur dalam 50 lebih. Dia pakai kemeja batik warna coklat. So luar tu dia pakai jaket yang warna dia pun coklat, and seluar dia pun coklat, which is memang lengkap lah pakcik tu pakai coklat malam tu. Saya orang macam, okay, aku beritahu cabin crew semua cari. Kau cuba tengok juga dekat kawasan toilet ke semua. Jom gerak-gerak. So diorang pun cari. Diorang cari. Diorang tak jumpa pakcik ni tau. And bila dah keluar isyarat untuk berlepas and still tak jumpa pakcik ni, so diorang decide untuk diorang stay je dekat kerusi diorang and pakai tali pinggang keselamatan semua dan sedia untuk berlepas. So bila kapal terbang dah berada pada aras yang stabil, cabin crew ni semua dah bangun daripada seat and buka tali pinggang keselamatan and pergilah tengok-tengok diorang punya penumpang. Dia terus pergi ke seat 22A and dia nampak pakcik tu ada dekat seat 22A tu. So si Julia macam, alhamdulillah ada pun pakcik ni. So si Julia pun pergilah dekat Sarah, and pergi kat Sarah dia cakap, Sarah, ni ada je pakcik tu. Kita duk kalut-kalut cari dia, rupanya dia dah balik dah dekat seat dia. Alhamdulillah lah, takut pula apa-apa jadi kan. Lepas tu si Sarah macam, serius ada. Jom, aku nak tengok. Si Sarah pergi, tinggalkan Julia yang ada dekat kawasan kabin depan. And bila si Sarah pergi, Sarah nampak tak ada orang pun dekat seat 22A tu. So, kenapa dengan Julia malam ni kan? So, dia rasa macam, pergi kat Julia, si Sarah cakap, Julia, kau main kat aku ke? Aku pergi tak ada pun. Lepas tu si Julia macam, ya Allah, aku baru lepas tengok tadi, ada je pakcik tu. Korang ni kenapa? Lepas tu dia pergi kat seat 22A tu and ternyata memang tak ada orang. So si Julia dah rasa macam, berapa kali lah kena prank malam ni kan? So beberapa jam diorang dalam pesawat tu, si Julia terus menerus memikirkan siapa pakcik yang dinampak dalam pesawat malam ni dan kenapa terlalu banyak perkara pelik pasal pakcik ni. So dalam duk berkhayal, tahu-tahu pesawat dah nak landing. And bila landing, of course lah, diorang pun duduk kat seat masing-masing, pakai tali pinggang keselamatan, and kapal pun mendarat dengan selamat. So bila kapal dah mendarat, semua penumpang pun dah bangun, ambil barang masing-masing. Si Julia ni terus fokus dekat seat 22A and dia nampak pakcik tu ada dekat seat tu. And pakcik tu bangun pelan-pelan and terus bangun menuju ke pintu keluar. So si Julia berdiri dalam keadaan terasa seolah-olah nak ikut pakcik tu keluar. Tapi si Julia ni of course lah tak boleh tinggalkan kabin macam tu je. So dia pun tengok pakcik ni melangkah tapak demi tapak and dia fokus kat kaki pakcik tu sebab dia dah start rasa pelik tau. So dia tengok kat kaki pakcik tu and memang kaki pakcik tu menapak ke tanah, menapak ke lantai. Ni memang betul-betul manusia, bukan hantu. Sebab kaki dia jejak tanah. Sekurang-kurangnya itulah apa yang dipercayai oleh si Julia pada ketika itu. And si Julia pun terus call si Sarah. Sarah, ni pakcik yang kita duk jaga kalut malam ni, dia tengah menuju ke arah kau. Dia tengah menuju ke kabin depan. Cuba kau tengok. Bila si Julia dah siap kemas-kemas kabin belakang, dia terus pergi jumpa Sarah dan cakap, Sarah, macam mana pakcik tadi? Manusia kan? Aku tengok kaki dia. Aku takut juga tu kalau benda tu kan. Sebab ya kapal ni kapal lama kan. Kemudian apa yang mengejutkan si Julia? Bila si Sarah cakap, Julia, aku nak cakap something, tapi kau tenang Tadi masa kau cakap ada pakcik yang menuju ke arah aku, pakcik kita sembang tu, pakcik baju coklat tu, aku nak bagi tahu kau yang sepanjang malam ni aku tak nampak langsung pakcik tu. And bila kau kata dia menuju ke arah aku tengok satu persatu penumpang. Tak ada langsung pakcik umur 50 yang pakai baju coklat batik tau. So si Julia macam pisang lah. Dia pisang, tapi nak buat macam mana? Yang penting diorang dah selamat sampai ke destinasi. And diorang pun keluarlah, masuk ke hotel masing-masing. And esoknya kapten datang jumpa si Julia. Kapten cakap, Julia, apa yang kecoh sangat semalam? Saya dengar daripada cabin crew yang lain kamu macam duk kalut semua, penumpang-penumpang sampai ada yang takut-takut. Lepas tu si Julia kata, semalam saya jaga kabin belakang kan, macam dah diarahkan. Saya jaga ada seorang penumpang pakcik ni, dia umur 50-an, pakai baju batik coklat, jaket coklat, seluar coklat. Saya bagi tahu semua cabin crew, tak ada seorang pun yang nampak. So saya rasa pelik lah, kenapa semua orang tak nampak pakcik ni? Dan itu yang membuatkan orang rasa macam mungkin tu hantu. Dan tapi saya yakin tu memang manusia sebab saya nampak kaki dia jejak tanah.
sekali lagi, jawapan kapten ni mengejutkan si Julia. Bila mana si kapten kata, Julia, balik ni, esok kamu ambil cuti Semalam memang ada pakcik yang umur 50 pakai baju batik coklat, sama dengan apa yang kamu ceritakan. Tak ada apa yang kamu ceritakan tu tertinggal dalam ciri-ciri pakcik ni. Cumanya pakcik ni, dia memang dalam pesawat kita, tapi dekat bahagian kargo dia dah mati, ada dalam keranda. Dan dia datang naik kapal ni bukan seorang tau, dia naik bersama dia punya isteri dengan anak. So aku rasa perempuan yang sebenarnya yang dekat tepi tingkap dengan bersama pakcik sepanjang masa tu adalah anak dengan isteri dia. Dan waktu ni memang aku sebenarnya agak pisang bila mana yang sepanjang jalan cerita ni yang pakcik ni dok hilang, yang aku pun sebenarnya bila baca aku rasa macam aku susah gila nak tahu bila pakcik ni ada, bila pakcik ni hilang. Tapi at last bila momen yang aku tahu yang pakcik ni memang dia ada, tapi dia tak ada. So kisah kedua tadi, aku rasa mungkin selepas peristiwa tu, Julia ni lagi bersyukur kalau passenger yang annoying tu adalah sebenarnya manusia yang memang annoying. Tak kisahlah kau buat hal dalam kapal terbang malam tu ke, kau buat kecoh satu cabin crew, mungkin si Julia ni lagi bersyukur dia macam tu daripada dapat tahu si pakcik ni sebenarnya. So untuk kisah ketiga malam ni, kisah terakhir, kita ada sebuah kisah yang sesuai untuk pendaratan. So kepada penumpang Fizik Airlines semua, aku harap korang dah sedia untuk melakukan pendaratan. Sebab pendaratan kita kali ini bukan pendaratan biasa, melainkan sebuah pendaratan cemas dengan sebuah kisah yang aku bagi nama Senyuman Puaka. So, kisah Senyuman Puaka ni terjadi kepada seorang perempuan pramugari dalam satu airlines yang kita petik nama Kimbayo, Batrisha ataupun kita panggil Isha. So, Isha ni, dia sepatutnya malam tu dia tak kerja. Dia tak kerja sebagai pramugari. Tapi tiba-tiba last minute dia punya orang atas panggil untuk dia masuk kerja sebabkan pramugari yang sepatutnya bekerja pada malam tu tiba-tiba jatuh sakit. Tu macam apalah nasib si Batrisha ni, dah lah jaga kena kacau pula. So bila si Isha ni masuk ke kabin, dia dah siap sedia dia punya name tag, dia punya lipstick. Memang dia kata memang tak ada cacat waktu tu. Biasalah pramugari kan, kena macam kemas gila. So dia waktu tu dah sedia untuk layan semua passenger. And bila dia masuk, dia terus masuk ke kawasan galley. And bila si Isha ni, dia tengah-tengah sibuk uruskan penumpang macam, okay, seat awak kat sini, nak apa? Air? Okay. Macam tu dia tengah uruskan, tiba-tiba tangan dia kena pegang tau. Tangan dia kena pegang dengan sebuah tangan yang dia kata sejuk. Kau tahu tak, kalau macam tangan nenek yang dia baru bangun tidur, and dia tidur tu memang berdekatan dengan kipas. So kau bayangkan malam-malam tiba-tiba nenek tu nak minta kau air, and nenek tu pegang tangan kau. Macam tu. Kau dapat rasa kulit dia yang licin, yang macam tak ada isi, tapi sejuk. So dia dapat rasa satu tangan yang memang sejuk tengah pegang dia. And bila si Isha ni toleh, dia nampak ada satu nenek, nenek yang dia kata memang tua, tengah senyum dekat dia. Dia tengah senyum. Kau bayangkan, kau tengah buat kerja, ada nenek yang pegang tangan kau, and macam ni, yang tak bergerak. So si Isha ni macam, ya puan, dalam keadaan terkejut dia macam, ya puan, boleh saya bantu? Nenek tu macam ni, pegang macam ni. So si Isha waktu tu macam, kenapa makcik ni kan? Puan, boleh saya bantu ke? Waktu dah cuak Tapi si nenek dia dengan senyuman yang seram dia, still pandang ke arah Julia tanpa bergerak walau seinci. So dia tengok, so bila si Isha dah pisah, dia pergi ambil tangan makcik tu, nenek tu, dia pergi buka genggaman dia, and dia lepaskan. Kemudian si Isha ni masuk ke arah galley. So waktu kat galley, dia tengah makan tau, makan makanan yang memang disediakan untuk cabin crew. So dia makan seorang-seorang. Sebab waktu tu kru yang lain tengah makan kat kawasan lain. So dia seorang-seorang waktu tu. So dia makan, tengah duk makan.
Tiba-tiba dia dengar ada satu bunyi tapak kaki dekat atas bumbung. So si Isha ni macam, ya, atas bumbung rumah biasa dah kan. Ini biasa dah atas bumbung rumah. Tapi ni atas bumbung pesawat. So celah mana orang jalan atas pesawat? So dia macam dah cuak. Si Isha ni terus ambil makanan dia, buang, kemas-kemas semua yang patut. Lepas tu dia terus keluar pada galley untuk bergabung dengan cabin crew yang lain. So bila pesawat dah selamat mendarat, diorang pun kemas-kemas barang and bergerak ke hotel yang telah disediakan untuk diorang tidur malam tu. So si Isha ni ambillah barang, melangkah ke arah hotel untuk berehat. So nak jadikan cerita, malam tu si Isha tengah tidur seorang-seorang dalam bilik hotel tau. Dia tengah tidur seorang-seorang dalam bilik hotel. Tiba-tiba dia dengar macam ni. Kalau nak lebih real macam ni. Si Isha kata, ketukan tu dia tak memaksa tau, memaksa untuk kau buka. Dia slow macam tup 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 tup. Tapi cukup untuk buat si Isha ni terjaga. So si Isha ni dia macam, siapa yang ketuk pintu malam ni? Dia bangun. Aku tak tahulah si Isha ni dah kenapa, mungkin penat sangat. Dia pergi ke arah pintu, dia terus buka babe. Dia tak intai ikut lubang pintu tu, terus buka. Bila dia buka, dekat depan dia ada satu nenek yang dalam pesawat tadi tengah berdiri depan pintu dia. And slow nenek tu macam ni. So si Isha macam, puan, dah malam, saya nak kena tidur sebab esok nak kerja. Puan boleh balik ke bilik. Kalau puan nak saya tolong, saya boleh tolong hantar ke bilik. Nenek tu macam ni. Macam tu. So si Isha waktu tu dah pisang lah. Sebab senyuman ni, dia kata senyuman yang paling seram. Dia kata tak pernah tengok senyuman yang seram macam tu. Kemudian aku macam dah senyum tu memang aku dah pisang. Aku bayangkan senyuman nenek yang tak ada gigi. Aku dah pisang lah. Tapi masalahnya si Isha ni kata lepas dia buat macam ni, yang tak ada gigi tu macam ni, lepas tu macam ni. Lepas tu si Isha macam, Astagfirullahaladzim. Dia terus tutup pintu, kunci. Dia dengar tum, 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 tum. And hasil daripada bunyi tu, si Isha tahu makcik ni, nenek ni, dia tak ketuk pakai tangan. Sekarang ni kepala dia yang dihantuk dekat pintu tau. So si Isha ni terus lari dekat katil. Dia pergi selubung. Astagfirullahaladzim. Dia baca apa yang patut. And dalam ketakutan tu, dia tak sedar tiba-tiba dah tertidur. And sampai esok pagi dia terus jumpa member bilik di sebelah. Dia cakap, Nana, aku nak tidur bilik kau esok boleh? Hari ni aku nak tidur. Sebab esok kita dah flight kan. So malam ni je aku nak lepak dengan kau, boleh tak? So, si Nana macam, tak apa, boleh je. Tapi kenapa kan? Aku tak tahu, mungkin kau ada masalah. Tapi kenapa kau macam takut sangat ni? So si Isha macam, tak ada apa-apa. Aku cuma nak lepak dengan kau je malam ni. Bosan lah bilik aku. Boleh? So si Nana macam, lepak je, boleh, tak ada hal. So menjelang malam, si Isha dah start berdebar tau. Dia tak lupa lagi peristiwa semalam. And malam pun tiba. Si Nana ni dia pergi mandi dekat dalam bilik air sambil dengar lagu, which is dia pakai earphone. So Isha ni sementara tunggu Nana mandi, dia pun pergi call mak dia sebab nak bagi tahu yang dia dah sampai and selamat je lah semua. So dia call, and posisi si Isha waktu ni adalah dia membelakangkan katil, okay, dan dia tengah berdiri menghadap ke balcony. So ada tingkap kaca and ada langsir tengah berkibar. Kemudian si Isha ni pun call lah mak dia. Dia call macam, "Assalamualaikum mak, okay, Isha dah sampai. Alhamdulillah, semua okey je." So sembang punya sembang. Si Isha cakap, "Okey lah mak, ngantuk lah. Isha minta tidur, Isha nak tidur lah." And mak dia kata macam, okey. So nanti jangan lupa. Tengah-tengah bersembang gitu, masa nak tutup perbualan tu, si Isha tiba-tiba rasa angin yang agak kuat tau. And tingkap waktu tu, langsir waktu tu dia berkibar. Okay, kau bayangkan, tingkap tutup, kaca. Tapi ada langsir tengah berkibar. And dekat bawah langsir tu, kau nampak ada satu kaki. And kaki tu, dia warna yang macam pucat warna biru. Okay, warna biru.
berkedut and ada tumpuk-tumpuk darah. Kaki tu dia tengah bergerak. Kalau korang try buat sekarang kaki kau try gerakkan kaki kau akan nampak kaki tu macam ni. Dia bukan macam ni. Dia macam ni. Macam kalau kau try gerakkan. Kau bayangkan dua kaki tu tengah ada dekat bawah langsir yang tingkap pun tak buka. Waktu tu si Isha ni dia terus macam, "Okay mak, Isha tidur dulu." Dia tutup panggilan mak dia. Dia terus lompat atas katil and dia selubung. Waktu ni dia jerit, "Nana, keluar, tolong." Tapi masalahnya si Nana dia tak dengar. Puas lah si Isha ni jerit pun jerit. And kau bayangkan waktu dia jerit ni, si Isha ni still dapat rasa yang kaki tu masih tengah berayun dekat bahagian depan balcony dia. So bila dah jerit and Nana ni langsung tak dengar, tiba-tiba kau bayangkan macam ni, dia tengah jerit, "Astagfirullahaladzim, kau ajar punya makcik. Kalau lah aku tak ambil, menyesal lah aku ambil." Tiba-tiba flashback kau bayangkan macam menyesal. Flashback, si Isha ni dia ada dalam pesawat. Tiba-tiba ada satu makcik datang tak ke arah Isha. Isha macam, "Makcik, alhamdulillah kita dah sampai. Ada apa-apa saya boleh bantu ke?" Kemudian makcik kata macam, "Nak, kamu baik sangat dengan makcik hari ni. Makcik sebenarnya ada benda nak bagi kamu. Sebab makcik tak tahulah nak bagi siapa, tapi sebabkan kamu baik sangat, so makcik rasa macam makcik nak bagi kamu." So dia bagi. And bila dia bagi, tu adalah sebuah loket warna biru tau. Loket macam rantai yang ada macam permata warna biru dekat tengah kawasan loket tu lah. So si Isha macam, janganlah makcik, macam ni makcik, dah memang tugas saya. Saya bukan harap apa-apa balasan pun. Memang tugas saya lain lah sebaik mungkin. Saya cari rezeki kan. Lepas tu makcik macam, tak, memang makcik nak bagi kamu. Kamulah yang paling baik bagi makcik dalam flight ni, tapi memang makcik nak bagi kamu, makcik ikhlas. Tu si Isha macam, "Okay lah macam tu makcik, terima kasih." That's it. Korang tahu tak, rupanya loket yang makcik tu bagi adalah loket saka warisan tau. Yang mana saka keturunan makcik ada dekat loket tu. So disebabkan tak ada siapa nak terima loket ataupun saka ni, so makcik ni random je, dia masuk pesawat. And kebetulan waktu tu adalah waktu Isha jaga kat kawasan makcik tu. And sebab itulah Isha ni dipilih untuk ambil loket tu. So memang makcik memang buat kerja smooth gila. So lepas Nana tahu kejadian tu berlaku dekat si Isha, Nana cadangkan, "Isha, esok kita nak naik pesawat ni, kau pergi buang loket tu." Lepas tu si Isha macam, Okay. Aku buang. Aku tak sanggup lah macam ni tu. Aku tak sanggup lah Nana. Keesokan harinya bila si Isha ni nak naik flight, dia pergi bawa loket tu. And sampai dekat airport, dia terus campak loket tu dalam sampah. And diorang naikkan penerbangan dengan harapan saka tu akan tinggal dekat airport tu selama-lamanya. And alhamdulillah, selepas beberapa jam semua elok, tentram. And si Isha ni pun baliklah ke apartmen dia selepas 2 hari penerbangan ke sana. And dia pun masuklah ke apartmen dia. And bila dia buka apartmen dia, nampak makcik, nenek yang dalam pesawat masa awal-awal tadi, tengah duduk. Kau boleh bayangkan, duduk mencangkung dekat atas meja sambil pegang loket and perlahan-lahan macam ni. So sampai itu saja kompilasi seram penerbangan malam. Okay, untuk kisah terakhir tadi, maybe di antara korang ada yang tanya macam, kenapa cerita tergantung kan? So aku rasa maybe pencerita dia nak letakkan elemen surprise, ataupun itu sebagai jawapan kepada kenapa nenek tu tak buang je terus loket tu. Sebab if kalau korang buang tanpa ada pemilik baru, maka benda tu dia still akan kutip balik loket tu and bawa kepada pemilik sebelum dia. And macam biasa, antara banyak-banyak cerita tadi, antara 3 cerita tadi, cerita mana yang korang rasa paling seram? Kalau peribadi aku cerita terakhir aku paling benci gila tu, nenek tu kacau kau kesian budak ni. Aku takut dia serik jadi pramugari kan. If kalau korang ada kisah yang seram, maybe yang lagi seram daripada cerita tadi, korang boleh email kat kita orang dekat alamat email physicscream@gmail.com, fi2ik@scream@gmail.com. And macam biasa, jangan lupa tekan button subscribe and tekan bell notification. Jangan lupa sekali like, comment and share. And
pastikan kita berjaya untuk capai 10k by tahun ni, sebab aku nak juga ada something yang aku achieve tahun ni. Tiba. Aku just nak cakap lah sebelum kita belah ni, okay, sebelum kita berpisah, sebelum korang ambil korang punya bag-bag keluar daripada pesawat aku ni, aku just nak beritahu yang seram penerbangan malam ni berkemungkinan tak ada sambungan juga, sebab dia sangat susah untuk dicari, and kebanyakannya sebab sangat sikit lah orang yang betul-betul kerja dalam penerbangan ni yang mungkin ada kisah yang diorang share secara direct ke orang lain kan. Dan aku harap korang appreciate, okay, kompilasi kali ni, and enjoy dengan mimpi ngeri penerbangan kita. And sampai jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum, kamsahamnida, annyeong, ciao.